Kan selalu ya Allah tinggi dia kata tu saya maafkan dan yang kedua bila selalu tadi tengok muka dah kelakar tu salah kan, masalah tu lah korang kan. Jadi saya ni tak tahu telinga ni tak senang dengar tau, lepas tu mata pun daripada jauh dah nampak macam tu lah bagi korang kan. Jadi tak ada masalah. Jadi hari ni cantik di jiwa, cantik di mata. Maknanya kalau sebut nak mata dulu ke nak jiwa dulu? Mata dulu baru jiwa kata. Okay, orang lelaki mungkinlah cantik di mata baru cari yang ada kat jiwa tu. Kan? Tapi sebaik-baiknya jiwa nak kena cantik dulu. Hati kita ni memperkasakan dalam diri kita ni supaya kita tahu. Contoh. Nak makan kau nak konyang. Kan nak konyang, tapi nak konyang boleh tak ada masalah, tapi makanan yang nak dimakan tu pun ada garis panduan dia. Dan bila konyang tu pun tahap konyang kenyang tu pula bagaimana tahap kenyangnya itu. Macam mana tahap konyang sampai bontui ke menteneng ke, ayat ni 9 sebut kan, maknanya sampai senak perut. Sampai senak perut makan pun tak boleh. Jadi semua ni ada limitasi dia. Dalam Islam pun ada garis panduan dia. Maka cantik tu cantik yang macam mana? Cantik di mata, cantik di jiwa, cantik di hati. Macam mana? Cantik macam mana? Cantik boleh cantik, tetapi cantik tu ada dia punya garis panduan. Apa dia? Cantik tak boleh untuk orang selain daripada yang berhak. Macam itulah. Boleh tak rindu? Boleh, tak ada masalah, tapi rindu pada yang berhak. Dan rindu pada yang dilarang. Kan? Itu sebab dia sebut. Saya ceramah dulu tajuk dia duluan. Kan dia orang sekarang ni dia gemar tajuk-tajuk tu biar yang catchy bila. Macam ni lah. Dia pun mikir tu. Apa? Macam mana Datin tu? Apa tajuk yang paling best sekali? I ingat tajuk yang inilah letak. Kan? Ada letak. Jadi tu yang tajuk. Saya ceramah untuk grup staf Mahkamah KL dulu. Untuk staf free, bawa pasangan bayar RM30. Dan saya letakkan syarat pasangan mesti duduk sebelah-sebelah. Mesti duduk sebelah dia. Suami mesti sebelah dia. Dengan ceramah. Tak boleh lelaki sini tak. Lelaki suami isteri, lepas tu jarakkan sikit. Suami isteri jarak sikit. Itulah. Jadi supaya kalau kita cakap tu senang. Dengar tu. Dia kata senang macam tu lah. Jadi masa dia minta saya ceramah pagi sampai petang. Masa tu seminar penghayatan keluarga Nur Kasih tajuk dia. Slot yang pertama, dilema ombak rindu. Slot kedua, kemana perginya sehangat asmara. Dan slot yang ketiga, sebelah petang, pukul 2.30 sampai 4.30, petua dan tips setia hingga hujung nyawa. Mungkin lepas ni Puspanita boleh sambung. I love you Mr. Pilot ke apa, tak tahulah. Kan Suri Hati Mr. Pilot, Abang Bomba, I love you. 7 hari mencintaimu, aku sanggup jadi penunggu. Macam tu lah. Manalah tahu kan. Nak buat tajuk macam tu kan. Dia kena macam tu baru catchy kan. Masa saya bawa tajuk dilema ombak rindu. Saya tunjuk kan. Saya tunjuk gambar Aaron Aziz dengan Maya Karin kat atas batu tu. Kat tepi laut tu. Sini ada peluk pada belakang Maya Karin je. Saya tanya semua, nak tak macam tu? Nak tak macam tu? Nak tak? Anak akan tanya, apa kojo mak ngabah beri teh tu? Kan? Macam mana nak naik teh batu tu mengengkeh tak terdayo, badan dah borek, la ilaha illallah. Nak manjat pun tak lopeh. Contoh kan. Tapi maksud yang dia nak tu, dia nak belayan dan kasih sayang tu. Sebab orang perempuan tu, sebab saya selalu cakap, orang perempuan ni adalah makhluk yang sensitif. Lelaki pun ada yang sensitif. Senang ini aku, tak percaya cuba buka tengok tapak tangan. Kek. Angkat tengok tapak tangan. Yang makan tipu ni. Tengok tapak tangan dia. Dia mula nak WhatsApp. Kau tahu cerita ke aku dengan siapa ni? Dia. Dengan Cama, saudara bat. Tengok tapak tangan. Tengok tu perangai macam mana nak tak ikut. Bila saya kata tengok tapak tangan sendiri. Heboh tengok tapak tangan orang. Apa saya tak cakap pun. Lepas tu marah kan. Tu masalah. Dah tengok tapak tangan lah. Tengok tau. Pandang tapak tangan. Jangan pandang saya. Dengar arahan saya. Arahan. Lelaki pun buat. Yang seterusnya. Tengok kuku. Dah. Turun. Dah. Saya dah tahu dah.
Kalau tengok tapak tangan, kalau jiwanya halus dan sensitif, dia akan tengok kuku dia macam ni. Macam mana? Tak. Kalau jiwa dia kasar, dia akan tengok macam mana? Tak. Dia tau. Tengok kuku, sap. Tu jiwa dia sensitif macam perempuan. Yang lelaki pun sama. Je tangan lelaki pun sama. Tapi kalau dia kasar jiwa koreh kan, tengok kuku, sap, tengok abang. Tak. Iya, balik kan boleh cuba dekat suami tau. Bang, cuba bang tengok tapak tangan. Okey, sekarang bang tengok kuku. Kalau suami kita tengok macam ni, okeylah, dah tahulah, sepatutlah bang sensitif, mengajuk. Dia bukan jadi lembut dah, tetapi jiwa dia tu. Faham? Lepas ni tak lebih dah sebab dah tahu. Cuba tanya saya, tak, memang dah tahu kan. Jadi makna kata, itu sebabnya disebut ulama-ulama dulu, bukan dalam hadis, bukan dalam Quran. Ulama-ulama dulu menggambarkan orang lelaki ini ibarat tulang yang lurus, orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Memang semula jadinya bengkok. Harus diingat, yang perempuan tidak boleh nak disuruh lurus macam lelaki, tak boleh. Maka orang lelaki lah kena lenturkan dirinya sesuai dengan kebengkokan itu. Faham? Jadi cubalah faham saya. Memang dia takkan faham orang lelaki. Dan jangan buat-buat faham. I memang tak faham tau dengan suami I. Memang kau takkan faham. Jangan nak buat-buat faham. Kadang-kadang dia cuba kan tanya orang lelaki. Lelaki tengah tengok bola, tim dia tengah kalah pula tu. Bang, tengok bola. Itulah soalan yang paling marah sekali. Bang, mana lawan bang? Bang, mana lawan? Kau tak nampak ke? Singapura lawan Brunei tak kan? Tak ada dah. Dia tengah tengok tim-tim apa? English Premier League kan. Kita saja, bang, kenapa dia main bola 11 lawan 11? La ilaha illallah soalan kan. Jadi makna memahami. Tapi orang lelaki kena faham orang perempuan. Orang perempuan bukan minta pun. Bukan minta dia tu diselesaikan masalah. Tapi orang perempuan paling mustahak dia nak didengar. Kesalah cakap saya tu. Betul. Kadang-kadang orang lelaki ni dia sampai satu tahap tu dia rasa diri dia je kena difahami. Tak faham dengan lelaki ni kadang-kadang. Kan? Tetapi itu sebabnya dalam keluarga disebut sebagai proses reciprocal proses. Proses lengkap melengkapi. Lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya. Terpulanglah berapa ramai. Dan wanita pula yang tak faham tanya kawan sebelah. Perempuan pula mana yang lemah tu lelaki akan tampung dan pertahankan. Itu yang dikendaki oleh perempuan. Mengasihani dan menginsafi bahawa orang perempuan, perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya. Benarkah ini pilihan hatiku? Ya, betulkah ini pilihan hatiku? Orang dulu-dulu bahagia walaupun tak kenal, walau tak dating, melihat dari kejauhan. Kalau ada gambar tu kaya lah tu. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa. Nak je jauh. Daripada jauh nampak muka macam 27. Tang jauh ngintai, dah dokek-dokek bertahu 72. Tu yang malam pertama ada gigi dalam cawan. Lah gigi siapa pula ni? Gigi hanya mang tengah gigi dia. Tahu lah kan. Itu sebabnya saya tertarik, saya ceramah sekali di Sarjana Utama Sungai Buloh. Tajuknya wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga tajuk dia. Sedap tajuk tu. Jadi soalan pertama saya tanya sebelum saya ceramah, saya tanya, mana satu yang betul, wanita dambaan syurga atau wanita mendambakan syurga atau syurga dambaan wanita? Wah, dia dah mula wara. Yalah kan, benda tu bila disebut wanita dambaan syurganya, maknanya wanita tu diharapkan sangat oleh syurga tu supaya masuk. Ke wanita tu mengharap nak masuk syurga? Jadi wanita dambaan syurga betul ke tidak tajuk tu?